ayat 14 surah Saba. Maka apabila kami menentukan ke atasnya kematian, yakni bila Allah Ta'ala tentukan saat ajal kematian Nabi Sulaiman alaihi salam, ma dallahum ala mautihi, tiada menunjuk kepada mereka, kepada rakyat jelata dia, kepada jin dan manusia tentang kematiannya itu, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, melainkan adalah kerana dabbatul ardi, binatang yang melata atas muka bumi, anai-anai makan tungkak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Ayat 14 surah Saba. Maka apabila kami menentukan ke atasnya kematian, yakni bila Allah Ta'ala tentukan saat ajal kematian Nabi Sulaiman alaihi salam, ma dallahum ala mautihi, tiada menunjuk kepada mereka, kepada rakyat jelata dia, kepada jin dan manusia tentang kematiannya itu, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, melainkan adalah kerana dabbatul ardi, binatang yang melata atas muka bumi, anai-anai makan tungkak dia. Falamma kharra, apabila ia Nabi Sulaiman juga tersungkur, tabayyanatil jinnu, maka menjadi nyata kepada jin, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin, menjadi nyata kepada jin bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara yang ghaib, tiadalah mereka diam lama dalam keazaban yang menghinakan. Maknanya, kalau jin tu tahu Nabi Sulaiman mati dah, nescaya jin tu akan culaslah, akan malah, akan ponteng. Tapi oleh kerana jin tu tak tahu Nabi Sulaiman ini mati dah, mereka menyangka Nabi Sulaiman masih lagi hidup. Nabi Sulaiman duk perhati pada mereka, Nabi Sulaiman duk pantau kerja buat mereka. Maka mereka, manusia dan jin yang bekerja tu, yang bekerja buat mihrab, yang bekerja buat tembok, yang buat kerja mencantikkan dinding tembok, bangun dinding tembok, mereka kerja tungkus lumus, kerja sungguh-sungguh, kerja kuat-kuat hingga
sedikit waktu rehat mereka kerana takut Nabi Sulaiman marah. Kalau mereka tahu Nabi Sulaiman ni mati dah, nescaya mereka akan culah buat malah lah. Tapi kerana mereka Nabi Sulaiman mati dah, mereka menyangka hidup, duk tengok mereka, duk monitor mereka. Tinggallah mereka dalam azab yang menghinakan kerana tak cukup rehat. Ayat ni yang pertama sekali nak menceritakan kepada kita bahawa jin tak tahu perkara yang ghaib. Sebagaimana manusia juga tidak mengetahui perkara yang ghaib. Manusia dan jin takat ilmu dia sama je, terbatas berdasarkan kepada kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka. Perkara ghaib mereka tak tahu. Mereka tahu perkara yang disingkapkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka sahaja. Sikit ilmu jin dan manusia, ilmu mereka terbatas. Banyak lagi perkara yang jin dan manusia tidak mengetahui. Ini perkara pertama yang kita nak tengok daripada ayat ni. Di sana ada beberapa perkara lain lagi yang kita perlu lihat dalam ayat ni. Ayat ni menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam mati. Dan cerita Nabi Sulaiman mati ni bukan mati atas tikus sembahyang. Bukan mati dalam masjid surah. Mungkin kalau hari ni orang kata Nabi Sulaiman mati ni dalam keadaan dia memantau pekerja-pekerja rakyat-rakyat dia yang sedang bekerja. Mungkin hari ni kalau pak kita orang akan kata, Allah ambo teh Nabi Sulaiman ni. Kuatnya dia dengan projek dia sampai mati tengah site apa larak. Adakah begitu? Tak. Allah Ta'ala tak cerita kisah Nabi Adam mati macam mana. Kisah Nabi Nuh mati macam mana. Kisah Nabi Musa mati, Nabi Ibrahim mati macam mana. Allah Ta'ala tak cerita. Padahal Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini kisah perjuangan mereka hebat. Pertarungan mereka hebat. Allah Ta'ala tak cerita kematian mereka. Kisah Nabi Sulaiman pula Allah Ta'ala tak cerita banyak. Dan tak adalah cerita dia berdepang dengan macam Nabi Musa berdepang dengan Fir'aun, macam Nabi Ibrahim berdepang dengan Namrus. Tak banyak cerita Nabi Sulaiman ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan kisah dia mati macam mana. Bentuk mati dia tu macam tu. Duduk tengok-tengok rakyat ada buat kerja untuk negara dia. Kenapa Quran cerita macam tu? Kat mana hikmahnya? Ini kita nak belajar tengok ni tuan-tuan. Ulama kata memang masa tu Nabi Sulaiman dah uzur dah. Kalau orang uzur ni ambil cuti je lah hari tu. Apatah lagi dah berumur dah. Tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam keluar daripada rumah dia juga. Hari ni kita panggil istana lah. Tapi tidaklah secomel macam istana hari ni, tempat kediaman Nabi Sulaiman ni. Keluar daripada kediaman dia itu untuk 3 perkara. Yang pertama dia nak tengok pekerja dia ataupun rakyat jelata dia yang buat kerja tu duduk dalam keadaan yang macam mana. Tengah sengsara ke? Tengah derita ke? Ada prihatin ni, ada cakna ni adalah menerangkan tentang sifat terpuji. Dan sifat terpuji ni muncul daripada diri yang belajar mengenali Allah itu maha terpuji. Pertama, nak tengok hak kerja ni keadaan mereka macam mana. Dalam keadaan susah ke, tak makan minum ke, ataupun berada dalam keadaan yang sempurna hidup dia. Satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman AS nak tengok pekerjaan mereka betul ke tak betul. Nak buat latar kukuh ni kena letaklah, kita kata rasuk lah, apa nama yang itu.
Nak letak latar kukuh ni kena letak rasuk 20 batang katakan. Tiba-tiba letak sebatang. Betul tak kerja gini? Tiang nak suruh kukuh letak 20 batang. Tiba-tiba letak 2 batang. Betul ke tak betul? Hak ni hak Nabi Sulaiman nak pantau supaya tidak berlaku khianat dalam kerja buat mereka. Nombor 2. Nombor 3 hak Nabi Sulaiman nak tengok ialah perbuatan mereka buat kerja tu jadi comel ke jadi uduh. Sebab apa Nabi Sulaiman nak tengok dia siap tu jadi comel? Kita kata kerajaan besar, kerajaan comel, kerajaan hebat Fir'aun. Nabi Sulaiman nak kerajaan besar, hebat, comel juga sebab apa? 3 benda ni lah yang menyebabkan Nabi Sulaiman tengah uzur pun, dalam keadaan tua pun, dia keluar juga daripada rumah dia, pergi tengok orang yang bekerja tu macam mana. 3 benda ni Nabi Sulaiman nak pastikan dia tahu sebab apa. Inilah perkara tersembunyi yang kita nak belajar melalui kisah ni. Jadi kalau orang kata macam hari ni Nabi Sulaiman mati tengah-tengah projek, mati dekat site tu, Allah, tak gitu. Kerana ini menunjukkan Nabi Sulaiman sebenarnya mentahqiqkan diri dia sebagai khalifah Allah. Tahqiq diri sebagai khalifah Allah makna apa? Maknanya bumi Tuhan, kita duduk atas bumi dia ni, kita kena buat kerja yang menunjukkan kepada perjalanan bumi ni mentauhidkan dia. Kerajaan kafir ada comel, ada kemegahan. Kerajaan tauhid tidak boleh ada ke kemegahan, kebesaran? Kena ada juga. Sebab apa? Di sini ada pelajaran yang ulama tauhid sebut dengan makna, dengan ulama tauhid sebut istilah dia hati belajar kena tajalli sifat asma Allah. Nabi Sulaiman cakna ke rakyat dia hak kerja ni boleh makan ke, ada makan ke tak ada makan. Hak kerja ni sakit ke tak sakit. Hak kerja ni diberi layanan baik ataupun tidak baik adalah menerangkan sifat terpuji Nabi Sulaiman AS. Sifat terpuji ini terbit daripada diri jiwa yang nak mengenali Allah itu maha terpuji. Kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala jadikan ayat mula-mula sekali dalam Fatihah yang wajib kita baca dalam tiap-tiap rakaat. Lepas tu khatib khutbah hari Jumaat, hari raya, hari Jumaat, Alhamdulillah juga mula-mula start dia. Sebab apa dak start dengan Allah Akbar? Alhamdulillah ni kita sebut dengan lidah. Waktu tu yang sedang berlaku kepada kita ialah kita letak hati kita ni belajar dalam sekolah rasa, sekolah zauq. Belajar mengenali Allah itu maha terpuji. Bila kita belajar, hati kita lah maknanya belajar mengenali Allah itu maha terpuji, rohani kita duduk atas perjalanan mengenali Allah itu hamid. Allah itu maha terpuji. Allah Ta'ala maha terpuji ni banyak. Allah Ta'ala itu hamid, terpuji. Karim, terpuji. Kemudiannya Jalil, terpuji. 3 ni duduk dalam Asma'ullahil Husna, makna terpuji belaka. Tapi kenapa nama? Mari 3 nama. Nak cerita Allah Ta'ala terpuji dia dengan maha luas terpuji dia. Kalau tengok kok sudut ni, kita panggil dia Hamid. Tengok kok sudut ni pula, kita panggil dia Karim. Tengok kok sudut nu pula, kita panggil dia Jalil. Maha terpuji Allah Ta'ala. Besar dan luas tu Allah
Ta'ala perkenalkan kepada kita supaya kita kenal terpujinya itu, dia bagi contoh 3 nama. Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala itu qadir, Allah Ta'ala itu qadir, Allah Ta'ala itu muqtadir. Kat mana beza 3 ni? Berkuasa belaka ni. Allah Ta'ala bersifat kudrat, dia mari dalam ungkapan Allah itu qadir, Allah Ta'ala itu qadir, Allah Ta'ala itu muqtadir. Kat mana beza? Beza halus sangat. Beza hanya boleh dipahami oleh jiwa yang berasa, yang belajar. Dengan akal payah nak beza antara 3 nama tu. Dengan akal payah kita nak beza terpuji Allah dalam bentuk Hamid, Karim, Jalil. Payah. Jadi dalam bentuk uzur pun pergi tubik juga. Katalah tengah-tengah pergi tengok, hak kerja tu ada hak tak makan lagi. Allah, perasaan tu rasa Allah, dia tak makan lagi. Sifat terpuji tu terbaik. Diri yang duduk mengenali Allah itu Hamid. Yang ni ulama tauhid bubuh istilah belajar mengenali sifat asma. Hamid Allah Ta'ala itu. Kemudian bila tengok kekurangan yang ada pada pekerja dalam berasa sangat. Berasa tu adalah hasil daripada rohani belajar tadi. Dia dapat makanan belajar. Orang belajar dapat ilmu. Ilmu yang dia dapat tu dinamakan dengan nama tajalli sifat asma tadi. Sifat asma Hamid tadi duduk dalam diri. Begitulah juga yang kedua. Nabi Sulaiman nak tengok perbuatan pekerja dia betul ke tak betul. Jangan hak sepatutnya letak 20 batang tiang, dia letak sebatang. Jangan hak sepatutnya letak 20 batang rasuk, letak sebatang. Letak sebatang, orang duduk, orang berjalan atas, putus, mati orang. Jadi perjalanan yang tidak betul, khianat itu menyebabkan perjalanan yang tidak betul, berlaku kerosakan. Sebab apa gitu? Sebabnya hak rasuk kena 20 batang, standard dia gitu, gitulah peraturan dia. Sistem tu Allah Ta'ala buat asal dia. Bila Allah Ta'ala buat jin ni jadi kemah, jin ni jadi rapuh. Oh, hak kemah tu dia berdiri atas sistem. Hak rapuh tu kerana dia langgar sistem. Jadi bila hak kemah, hak kukuh tu berdiri atas sistem, sistem tu menunjukkan kepada Allah itu fatirun, Allah itu bariun, Allah itu khaliqun, Allah itu khalaqun, Allah maha mencipta. Dia cipta bukan dengan saja-saja, ada sistem dia. Maka jadi kukuh begini. Tak kukuh bila begini. Asbab musabak rutuh, asbab musabak tahan lama. Tu semuanya tersingkap dalam sistem. Sistem tu mencerminkan Allah Ta'ala maha mencipta. Allah Ta'ala itu satu daripada nama dia Fatirun, satu daripada nama dia Khaliqun, satu daripada nama dia Bariun, satu daripada nama dia Khalaqun. Mencipta ada 4 nama. Sebab apa 4 nama? Apa beza antara 4 nama tu? Nak faham beza antara Khaliqun, Bariun, Fatirun ni, jiwa duduk belajar mengenali Allah, hati belajar mengenali Allah, baru dia boleh faham beza antara 4 nama tu. Maknanya kok sudut mana Allah Ta'ala cerita dia tu Khaliqun, kok sudut mana dia tu Bariun, kok sudut mana dia tu Khalaqun. Luah maha mencipta Allah Ta'ala ni, kok sudut yang berbeza-beza. Hadis yang akan diperolehi oleh seorang yang nak belajar kenal Allah, kenal asma'ullah, nak kenal nama Allah, nak kenal sifat Allah, melalui dia perhati
pekerja dia buat kerja betul ke tak betul, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam tengah uzur ningpong, dia keluar juga daripada rumah dia untuk memastikan pekerja dia buat kerja dengan betul. Jadi orang kata Allah uzur-uzur pun pergi tengok, uzur-uzur pun pergi cara juga, pekerja buat dinding tembok, pekerja buat mihrab. Hak keluar tu sebenarnya duduk dalam pelajaran. Hak keluar tu dirilah, jasad keluar. Hati dia duduk dalam pelajaran, mengenali sifat asma Allah. Jadilah keluar itu keluar ibadat. Yang ketiga, Nabi Sulaiman keluar ni sebab nak tengok hasil perbuatan jin dan manusia tu dia buat jadi comel ke tak comel. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba. Pekerja tu buat apa yang Nabi Sulaiman nak. Apa benda? Min mahariba, mihrab. Wa tamathila, patung. Bukan patung nak suruh orang sembah dak ni. Patung letak tengah bandar supaya nampak comel. Di situ ada seni dia. Ada lorek-lorek dia. Seni dia, lorek-lorek ni menggambarkan ketinggian, kehalusan jiwa orang yang tukang buat dia. Buat patung tu. Tapi bukan untuk disembah, nak melambangkan ketinggian hak dalam ni. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawari wa qudurir rasiyat. Buat kakak, buat makuk, buat periuk, buat belanga, buat pekakah-pekakah yang dengan pekakah ni, dengan alat-alat ni, manusia boleh hidup senang. Memanglah, tak ada alat manusia hidup susahlah pakai tenaga dia. Bila ada alat, manusia boleh hidup lebih senang lagi. Nabi Sulaiman suruh buat alat-alat supaya rakyat dia hidup senang. Sebab apa ni? Suruh buat dinding tembok tu biar comel. Sebab apa ni? Suruh buat mihrab supaya orang nak bercakap boleh duduk tempat tinggi. Sebab apa ni? Ini adalah pelajaran tentang Al-Majid, tentang kemegahan, maha kemegahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala namakan dia Al-Majid. Allah Ta'ala itu Al-Kabir, maha kebesaran dia. Allah Ta'ala itu Ali, maha tinggi dia. Allah Ta'ala itu Azim, maha keagungan dia. Ayat kursi kita baca, wa huwal aliyyu al-azim, maha tinggi lagi maha keagungan. Sini hak biasa orang kafir ambil. Orang kafir buat comel-comel, buat hak hebat-hebat. Kita orang Islam hari ni duduk pakai. Hak orang kafir buat hak hebat-hebat tu, kereta ke, handset ke, apa benda alat. Lepas tu dia grading pula. Tahun 60 kereta sedap dia macam ni. Tahun 80 terbit kereta lagi sedap daripada kereta tahun 60. Kereta terbit tahun 2000, contohlah, ikutlah kapal terbang ke apa. Dia buat tu kita guna, kita rasa lagi sedap. Tahun 2020, 2022 ni dia buat alat lagi sedap kita pakai. Rupa-rupanya sedap kita pakai, sedap kita guna, ada tangga. Tahun 60 kita rasa sedap tangga pertama. Tahun 80 kita rasa sedap tangga kedua. Tahun 2000 buatan dia tu kita rasa sedap tangga ketiga. Tahun 2022 tangga sedap dia tu kita rasa tangga keempat. Sedap dia ada tangga. Macam mana dia orang kafir boleh buat sedap tu lagu sedap, lagu sedap, lagu sedap. Dia tahu tangga sedap tu, sedangkan dia kafir. Jawabnya Allah Ta'ala itu azim, maha agung, majid, maha kemegahan, kabir, maha besar, ali, maha tinggi.
ada rahsia-rahsia keagungan, rahsia kebesaran, rahsia kemegahan. Di antaranya tangga tadi. Kalau kita faham, kita akan dapati bahawa kemegahan ni tak ada penghujung. Sedap ni tak ada penghujung. Comel ni tak ada penghujung. Maknanya kita nak cari penghujung comel, nak jumpa kita mati dulu. Sebab apa comel tu tak ada penghujung? Kita nak cari kat mana penghujung comel? Tak ada. Mati kita dulu. Comel hak ni ada lagi, hak comel lagi. Tu nak menunjukkan, mencerminkan maha besar Allah Ta'ala, maha agung Allah Ta'ala, maha megah Allah Ta'ala. Tu nak menunjukkan kabir Allah, azim Allah, majid Allah, ali Allah. Jadi apabila Nabi Sulaiman AS nak buat, nak pastikan manusia dan jin buat dinding tembok tu, manusia dan jin buat mihrab tu biar comel, biar besar, biar nampak hebat. Benda ni adalah satu pelajaran yang hati belajar dalam perjalanan dia kepada ma'rifatullah, mengenali Allah. Allah tu siapa dia? Allah tu Al-Majid lah, Al-Azim lah, Al-Kabir lah, Al-Karim lah. Cuma ulama bahagikan Allah nama bagi zat yang wajib al-wujud. Ulama berbuh nama hak ni ismu zat. Hak Majid, Karim, Hamid, Ali, Kabir, hak tadi maha besar, maha agung, maha tinggi, maha kemuliaan. Ulama bubuh nama Asmaul Husna ni, ulama bubuh nama dengan nama Asmaus Sifat. Nak jadi ke boleh bubuh nama ni bukan senang. Bukan duk fikir bubuhlah nama. Lafzul jalalah bubuh nama Ismuz Zat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Majid, Al-Hamid, bubuh nama Asmaus Sifat. Pakai bubuh gitu je. Bukan senang. Ulama melalui perjalanan ma'rifatullah ni, perjalanan yang macam-macam. Selain kita kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, sebahagian besar umur dia duduk dalam penjara. Ia dalam penjara lebih panjang daripada duduk luar penjara. Hati belajar mengenali Allah tu. Akhirnya dia faham. Hasil kepahaman tadi lahir beberapa istilah yang diguna pakai, yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Jadi di antaranya ialah Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa AS masa dia berada di Bukit Turi Saina. Dia nak minta tengok Allah Ta'ala. Dia minta tengok Allah Ta'ala direct ni. Bukan minta dengan orang lain. Minta tengok Allah Ta'ala direct. Minta nak tengok Allah. Kalau kita kata Allah, berdoa lalu Nabi Musa minta nak tengok Tuhan. Tetapi kalau kita kiaskan bab orang kasih lah. Seorang orang perempuan, kita minta dengan dia nak tengok gambar dia sebab dia comel. Macam mana perasaan orang perempuan tu? Maning dengan dia comel lah, kita tak peduli pun dia. Nampak tak? Maknanya Allah Ta'ala cerita Nabi Musa minta nak tengok dia ni. Maknanya cerita ni Allah puji Nabi Musa, bukan Allah Ta'ala kutuk Nabi Musa. Sebab apa? Sebab perjalanan Nabi Musa nak melahirkan keyakinan dalam hati dia kepada Allah. Dia mari cermin dalam hidup. Kita minta dengan seorang puan gambar nak tengok muka dia comel, dia akan rasa gembira. Dia beri gambar. Maknanya dengan kita tak kisah dia comel ke tak comel, kita tak peduli. Nak menerangkan tentang apa tu? Tentang mengenali. Nabi Musa minta dengan Allah Ta'ala, Allah cerita ke kita
Sebab apa? Supaya kalau boleh mung duduk atas jalan dia, jalan Nabi Musa, duduk atas jalan Nabi Musa tu. Kalau boleh. Kalau mu tak peduli, Tuhan mung siapa dia, habislah ceritanya. Allah Ta'ala mari cerita tu. Lepas tu Allah Ta'ala cerita, Nabi Musa tak boleh tengok. Allah Ta'ala kata, falamma tajalla rabbuhu. Apabila bertajalli oleh Tuhannya, yakni sifat kebesaran Tuhannya. Jadi acur gunung, Turi Saina. Jadi macam debu. Sekarang dia tokok balik dah. Lama-lama kan tanah kena isak-isak, tokok balik dah. Masa tu jadi debu. Perkataan tajalla ni ulama tauhid ambil. Dijadikan pelajaran untuk hati kita belajar rasa perjalanan hak Nabi Musa lalui tadi, untuk melahirkan keyakinan kepada Allah Ta'ala, yang mana keyakinan itu tidak ada penghujung dia. Ataupun cerita Nabi Sulaiman ni, nak tengok kemegahan sifat Allah, yang mana kemegahan itu tak ada penghujung dia. Dalam cerita Nabi Sulaiman ni nak menggambarkan, nak mengenali sifat terpuji Allah, yang mana sifat terpuji itu tidak ada penghujungnya. Kita berjalan menyuburkan sifat terpuji dalam diri kita, lepas kita baiki sifat kita hak keji, kita ganti dengan sifat terpuji, tak penuh lagi sifat terpuji itu dalam diri kita. Kita mati dulu. Kita mati dulu dalam perjalanan kita nak baiki sifat terpuji, ganti bagi sifat keji itu, tukar, letak tempat keji tadi sifat terpuji, satu-satu kita tukar, tak sempat habis lagi 100%. Kita mati dulu. Dalam pelajaran ni, mula-mula kita nampak sifat keji kita satu, kita pun tukar dengan sifat terpuji. Bila tukar satu, mari pula satu lagi nampak sifat keji, tukar pula. Jadi 2 butir dah tukar. Masa kita tukar 2 butir, mari pula nampak sifat keji kita. Sifat keji yang ketiga mari terbit, yang mana sifat keji ni masa pertama tadi kita tak nampak lagi. Nampak dah sekarang, kita baiki pula 3 butir dah. Kita lah menghiaskan diri kita dengan sifat terpuji. Dalam kita nampak pula sifat keji kita yang keempat. Baiki lagi. Tak pernah sampai habis, kita mati dulu. Sebab apa gitu? Nak menggambarkan maha luasnya terpuji Allah Ta'ala, besar sifat, besar nama Hamid Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu digambarkan dalam bentuk perjalanan dia macam ni. Jadi ulama menyebut kepada kita, Nabi Sulaiman alaihissalam nak pasti 3 benda ni berlaku. Dia uzur, dia tua dah, dia keluar daripada rumah dia, dia pergi berjumpa dengan kerja-kerja ni, buat tembok, buat mihrab, buat alat-alat, nak pastikan pekerja dia tu duduk dalam keadaan sejahtera ke tidak sejahtera. Duduk dalam keadaan ada makanan ke tak ada makanan, dalam keadaan lapar ke, dalam keadaan sakit ke, dalam keadaan kesejukan ke, kepanasan ke, molek duduk selesa. Ini bukan maknanya dia sama macam Fir'aun yang nak buat kerajaan besar. Yang kedua, Nabi Sulaiman nak tengok apa kerja dia buat bangunan tu betul ke tak betul, ikut kaedah. Kaedah dia. Supaya jangan buat 3 hari runtuh. Perjalanan Nabi Sulaiman ni bukan macam perjalanan Fir'aun yang nak buat piramid besar tu. Yang ketiga, Nabi Sulaiman nak pastikan bila siap nampak comel, nampak kukuh. Bukan macam Fir'aun yang buat piramid kukuh tu. Hati lain-lain. Tengok keluar, oh, besar piramid buat Fir'aun buat. Tengok keluar, oh, besar bangunan yang Nabi Sulaiman buat masa tu. Sekarang bangunan Nabi Sulaiman buat tak ada belaka dah, utuh belaka dah.
Masa diserang oleh tentera Babylon, dia bakar-bakar tak ada kesang. Tapi piramid ada lagi, boleh tengok hari ni. Tu Allah Ta'ala maknanya buat aturan lah. Tapi pada masa tu orang kata tengok binaan Nabi Sulaiman, besar, hebat. Bukan sebagaimana besar dan hebatnya Fir'aun. Bangunan Fir'aun buat. Nampak lebih kurang je dengan mata. Tapi bila suluh dengan hati, hati Nabi Sulaiman lain daripada hati Fir'aun. Kat mana beza dia? Beza di hati Nabi Sulaiman ni, hati Fir'aun ni buat besar-besar, buat hebat-hebat, nak suruh orang kata aku hebat. Nak suruh kata, hebat Fir'aun, pandai Fir'aun, megah Fir'aun. Dia tahqiq benda tu dalam bentuk dia suruh orang sembah dia. Duduk atas jalan setan. Sebab dia suruh buat comel supaya orang kata dia hebat, dia takabur, jalan iblis. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam buat comel, buat besar, buat kukuh atas perjalanan hati nak mengenali majid Allah Ta'ala, azim Allah Ta'ala. Buat bila comel, tengok siap comel. Macam mana boleh buat? Kau nak bayangkan dia boleh buat comel macam mana? Situ tanda lemah makhluk. Lemah makhluk itu mencerminkan majidnya Allah Ta'ala, azimnya Allah Ta'ala, maha kemegahannya Allah Ta'ala, maha agungnya Allah SWT dijelmakan dalam bentuk bangunan tu begitu. Comel, lagi comel, lagi comel, lagi comel. Kat mana hujung dia? Tak ada. Penghujung nak cerita maha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dirasai oleh hati. Waktu hati itu merasai, ulama tarik ubah nama hati belajar mengenali sifat asma azim tadi. Istilah kita sifat asma azim tajalli. Sifat asma azim tajalli bila masa tengok masa tu sampai kepada perjalanan tauhid, sampai kepada perjalanan rububiyah. Tapi kalau tengok hebat aku ni, atau hebat orang tukar buat ni, manusia, makhluk putus daripada jalan rububiyah. Bila putus daripada jalan rububiyah, maka tak sampailah kepada jalan uluhiyah. Sebab rububiyah dan uluhiyah tu sekali. Cuma ubah nama dua, sebab hening ni berjalan atas jalan dunia. Nak tahqiq diri kita sebagai khalifah dia di atas muka bumi dia. Dan perjalanan kita atas muka bumi dia ni, tahqiq diri kita sebagai khalifah adalah perjalanan kita nak balik ke dia. Hak nombor dua tu, perjalanan nak balik ke dia tu, nama dia perjalanan uluhiyah. Waktu lama pecah dua. Ismuzza, lafzul jalalah Allah, asma'us sifat, asma'ullahil husna. Banyak lah. Azim, jalil tadi, kabir tadi. Semua tu bagi zat yang esa. Satu je zat, ubah nama banyak. Allah Ta'ala memperkenalkan nama dia yang banyak. Asma'us sifat tadi. Sebab perjalanan jiwa, perjalanan nafsu tu perjalanan yang beragam-ragam, yang jahat nafsu ni. Maka nak kenali Allah itu mesti melalui tangga-tangga yang berbagai-bagai. Kau sudut ni kenal, kau Hamid. Kau sudut ni kenal, kau Kabir. Kau sudut ni kenal, kau Karim. Kau sudut ni kenal, kau Majid. Bagi zat Allah Ta'ala yang esa, yang menunjukkan keagungan dia, menunjukkan sifat dia melalui makhluk yang dia buat ini, ada kaedah, ada sistem dia. Maka marilah kita faham daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini, makna dia, kalau orang kata sebab apa Allah Ta'ala cerita Nabi Sulaiman mati tidak atas tikus semayang. Nabi Sulaiman mati tengah-tengah dalam negeri, tengah-tengah maknanya mentadbir, mengurus. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman tahqiq diri sebagai khalifah.
Nak tahqiq diri sebagai khalifah tu, hati kena belajar mengenali Asma'ullahil Husna, Asma'ul Sifat. Dan waktu hati mengenali Asma'ul Sifat itu, hati duduk dalam perjalanan rububiyah. Kalau dia boleh dapat tajalli sifat asma' Majid, Kabir, Ali semua tu. Dapat tu, dapatlah perjalanan uluhiyah. Yang ni dapat tu, dapatlah balik kepada Allah dengan sebenar-benar perjalanan mengesakan Tuhan Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sebab masa buat kerja tadi tu tak dapat makhluk, tengah sakit, tengah uzur, tua, keluar lagi, tengok orang ramai. Bukan sebab tengok diri aku, hebat aku, tak. Tengok hamid Allah Ta'ala. Bila tengok bangunan siap, bukan tengok comel bangun tu sebab pandai aku Allah, tak. Tapi nampak majid Allah Ta'ala. Allah uluhiyah, jalan uluhiyah, jalan yang menyampaikan kita balik kepada Allah. Roh nak balik kepada Allah itu mesti jiwa terlebih dahulu tunduk kepada keagungan kebesaran Allah dalam kehidupan dia di atas muka bumi, yang dia kena tahqiq diri dia sebagai khalifah yang duduk di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita lihat di sini tuan-tuan, Allah Taala cerita kisah Nabi Sulaiman mati tengah negeri ni, dan tidak diceritakan kisah Nabi Musa mati, kisah Nabi Ibrahim mati, kisah Nabi Musa, kisah awal lagi, tak boleh perintah lagi. Tak boleh perintah lagi. Nak tahqiq khalifah tu dengan sebenar-benar ada pada cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Tahqiq diri sebagai khalifah Tuhan yang mestilah duduk atas jalan rububiyah, digambarkan dalam bentuk kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Matinya adalah mati yang begitu. Maka marilah kita renung pengajaran ini mempunyai makna yang sangat besar dalam perjalanan tauhid kita, memberi pengajaran yang sangat besar kepada perjalanan hati kita kalau kita renung secara mendalam. Tapi kalau kita renung secara luar, perkara ni kita tak akan nampak lah. Sebab perjalanan tauhid, perjalanan hati, perjalanan tauhid bukan perjalanan akal, perjalanan tauhid bukan perjalanan jiwa, perjalanan tauhid perjalanan hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita, takkan hati kita di atas kalimat tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن والغلاء والشدائد بلطفك يا لطيف يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.